Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penggemar-penggemar cerita misteri. Sebelum aku memulakan kisah seram ini, izinkan aku untuk perkenalkan diriku. Namaku Laila. Aku mempunyai kawan baik, apa orang kata kawan dunia dan akhiratku. Namanya Rina. Kami sudah berkawan baik dari kami kecil lagi, sebab rumahku dan rumah Rina berdekatan sahaja. Berbalik pada ceritaku, malam itu agak gelap. Bulan langsung tidak kelihatan kerana ditutupi oleh awan-awan yang tebal. Aku dan Rina baru pulang dari mengaji. Dalam perjalanan yang santai, secara spontan Rina bertanya kepadaku. Laila, kalau aku jadi pocong kau takutkah? Tanyanya semasa kami baru pulang dari kelas mengaji yang dibuat di rumah Ustaz Razali. Kenapa kau ini? Jangan main-main, bah. Kataku sambil mencubit tangannya. Aku betul-betul nih. Kalau aku jadi pocong, kau takutkah? Rina bertanya lagi. Soalannya sedikit mendesak untuk mahukan jawapan. Aku fikir soalan itu tidak penting, jadi aku abaikan saja. Tapi dalam hatiku, aku tidak mahu kawanku itu menjadi pocong, hantu atau makhluk lainnya. Aku cuma berharap dia panjang umur, dijauhkan dari bala dan malapetaka. 3 hari berturut-turut Rina bertanya soalan yang sama. Sampaikan aku risau memikirkan soalannya. Hatiku merasa ada benda yang tidak baik akan terjadi nanti. Dan ya, betul. Apa yang aku khawatir itu terjadi. Pertanyaan Rina ada maksud di sebaliknya. Masuk hari keempat, aku dan kawanku Rina dalam perjalanan pulang dari mengaji. Aku tidak sengaja jalan mendahului Rina. Dia tertinggal 5 kaki di belakangku. Waktu kami lalu di sebatang pokok yang sangat besar, secara tiba-tiba dahan yang besar itu patah dan menimpa kepala Rina. Sampaikan Rina terbaring disebabkan dia mengalami cedera parah di kepala. Aku terkejut mendengar Rina berteriak. Aku coba mengangkat dahan yang patah itu ke tepi. Lalu aku dapatkan Rina dan aku baringkan kepalanya di pahaku. Kepalanya mengeluarkan darah yang begitu banyak. Mulutnya tidak berhenti-henti mengatakan, Tolong, sakit. Laila, tolong, sakit. Aku jadi panik melihat darah yang begitu banyak dan mendengar rintihan Rina. Orang-orang yang nampak kejadian itu dengan segera menelefon ibu bapa Rina dan ambulans. Rina masih merintih-rintih kesakitan. Hatiku sangat sedih dan sakit melihat penderitaannya. Aku tidak mampu berbuat apa-apa selain hanya mampu menggenggam tangannya saja. Sewaktu ambulans datang, para medik konfirmkannya Rina sudah meninggal dunia disebabkan cedera parah di kepala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatiku sedih dan sakit sebab menyaksikan kawan aku maut di depan mata. Rintihannya masih terngiang-ngiang di telingaku, tapi semuanya sudah kehendak Maha Pencipta. Jenazah Rina dibawa ke hospital. Semua ahli keluarganya menangis dengan pemergian arwah yang secara tiba-tiba itu. Memandangkan arwah Rina tiada sebarang sakit, postmortem dibuat oleh pihak hospital sebelum jenazah dibawa balik ke rumah. Dan hasil pemeriksaan, arwah meninggal disebabkan cedera parah di kepala serta organ dalamannya yang pecah. Keesokan harinya barulah jenazah boleh dibawa keluar. Sebelum dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan di surau yang bertempat di kampung kami. Akhirnya jenazah Rina selamat dikebumikan sekitar jam 2 petang. Malam itu keluarga Rina mengadakan kenduri tahlil dan kenduri itu selesai jam 10 malam. Memandangkan aku dan arwah Rina berjiran, jadi tiada apa yang ditakutkan untuk pulang lewat ke rumah. Menjelang tengah malam, aku masih belum terasa mengantuk. Ketika itu jam sudah menunjukkan 1 pagi. Di luar rumah kedengaran seperti bunyi burung hantu, tetapi aku hanya berbaring dan buat bodoh saja. Lama-kelamaan bunyi burung hantu tadi bertukar menjadi suara yang menyebut, "Tolong, sakit, tolong, sakit." Berulang-ulang kali. Aku tersentak. Suara itu sama seperti suara arwah Rina yang meminta tolong semasa dahan besar itu menimpanya. Aku tidak mahu berburuk sangka, jadi aku pun berpura-pura tidur. Biarpun ketika itu hatiku, Masya Allah, hanya Tuhan yang tahu.
Seram weh. Dan suara itu pun berlalu begitu saja. Dan pada keesokan malamnya pula, ketika itu jam sudah menunjukkan 2 pagi. Astagfirullahalazim. Kali ini aku betul-betul mahu pingsan. Aku terdengar suara lagi dan suara itu berkata, Laila, kalau aku jadi pocong kau takut tak? Laila, kalau aku jadi pocong kau takut tak? Suara itu berulang-ulang kali menyebut perkataan itu. Aku betul-betul terkejut. Sebab itu pertanyaan arwah Rina kepadaku sebelum tragedi itu berlaku. Dan keesokan harinya, heboh seluruh kampung yang memberitahu terdengar suara berkata, Tolong, sakit, tolong, sakit. Dan berbagai-bagai bunyi lagi. Seluruh kampung trauma dan ketakutan. Hampir seminggu kami diganggu. Bayangkan dalam seminggu diganggu dan tidak berkesempatan untuk tidur. Boleh jadi gila weh. Dan ada penduduk kampung yang mendakwa terlihat pocong melompat-lompat di sekeliling kampung. Sehinggakan ada anak muda kemalangan kerana terlalu takut ternampak pocong. Hati keluarga arwah Rina sedih mendengar kabar-kabar penduduk kampung yang mendakwa arwah Rina menjelma menjadi hantu pocong. Kemudian ibu bapa arwah memanggil seorang ustaz yang juga pengamal perubatan Islam untuk memulihkan kampung mereka daripada gangguan. Malangnya biarpun sudah diobati oleh Ustaz Hamdan, suara dan bayangan pocong itu tetap kembali mengganggu sehinggakan Ustaz Hamdan menjadi bingung. Kerana semasa Ustaz Hamdan menziarah kubur arwah Rina, kuburnya dalam keadaan yang elok dan tidak berlubang, seperti yang biasa berlaku pada mayat yang diambil untuk tujuan ilmu hitam. Akhirnya Ustaz Hamdan bertanya kepada ibu arwah Rina, sama ada ibu arwah Rina mencuci baju terakhir arwah dengan limau ataupun hanya menggunakan sabun dan air. Dan ibu arwah pun memberitahu yang dia ada menggunakan limau nipis untuk mencuci darah yang ada di baju arwah. Ustaz Hamdan hanya menggeleng dan menyatakan yang sekiranya ada keluarga yang meninggal akibat kemalangan, darah si mati jangan diperah limau nipis kerana itu akan menyiksa korin si mati. Hanya bersihkan menggunakan air dan sabun. Aku tidak pasti kesahihan perubatan itu, sama ada benar ataupun hanya mitos semata-mata. Aku hanya menceritakan kembali perbualan antara Ustaz Hamdan dan ibu bapa arwah Rina. Ustaz Hamdan berusaha untuk membetulkan keadaan dengan memulakan perubatan ruqyah. Sejak dari itu tiada lagi gangguan suara ataupun bayangan-bayangan pocong yang mengganggu penduduk kampung. Pengajarannya di sini sekiranya ada keluarga yang kemalangan di jalan raya atau di luar kawasan rumah yang mengeluarkan darah yang banyak, siramlah darah itu dengan air yang bersih. Jangan dibiarkan kering, kerana itu makanan jin, syaitan dan iblis. Sekiranya terdengar bunyi-bunyi seperti cerita di atas, sedekahkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan rohnya tenang di sana. Sekian saja untuk cerita misteri kali ini. Maafkan sekiranya video ini ada kekurangannya. Dan jangan lupa like, share, follow, komen dan subscribe. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada penggemar-penggemar cerita misteri.